Selain kajian, konservasi turut memainkan peranan penting terhadap masa depan hidupan liar. Pusat Konservasi Harimau Malaya MTCC di Bukit Ringit, Lancang ditubuhkan bagi program pembiakan harimau Malaya yang semakin terancam di semenanjung Malaysia. Diketuai oleh Muhammad Khairi Ahmad, pusat konservasi ini merupakan salah satu daripada inisiatif kempen memelihara harimau Malaya di bawah seliaan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan dan telah mula beroperasi sejak Februari tahun ini. Buat masa ini, hanya 5 ekor harimau sahaja yang ditempatkan di sini. 3 daripadanya ialah hasil pembiakan terdahulu ataupun captive breed, manakala 2 daripadanya ialah hasil tangkapan liar wild catch, ekoran berhadapan konflik dengan manusia. Kesemua 5 ekor harimau ini dijaga dan dipantau di dalam kurungan setiap hari. Kita mempunyai 32 kurungan malam yang mana maksimum harimau boleh tempatkan sebanyak 32 ekor lah. Dan kita mempunyai 11 laman senam yang kita lengkapkan dengan landscape dan hardscape lah. Landscape ni terdiri daripada perabot-perabot, contohnya kayu tegak untuk tujuan memanjat, kayu melentang untuk dia meniti dan para, gua dan sebagainya. Dan juga kita akan tanam dengan softscape supaya persecaran di dalam laman senam itu menyerupai dengan habitat semula harimau itu. Selain pembiakan, antara program lain ialah meliarkan dan pelepasan semula ke habitat asal. Namun buat masa ini, kesemua harimau di sini masih berada di fasa penyesuaian sebelum ia boleh beralih ke fasa seterusnya. Fasa penyesuaian dijangka mengambil masa selama 6 bulan sebelum ia boleh dilepaskan ke laman senam. Memang kita akan menambahkan bilangan harimau yang adalah kapasiti pedok pembiakan adalah mempunyai maksimum hingga 10 ekor boleh tempatkan. Kita boleh mendapat sekurang-kurangnya 5 pasang harimau lah untuk kita jalani proses pembiakan. Mungkin kita akan dapatkan sama ada daripada zoo yang menyertai program kita dan juga bakal liar lah yang kita dapati mungkin terlibat dengan konflik dan sebagainya lah. Dan kita tak akan tangkap populasi yang tidak bermasalah lah. Ada konflik dengan manusia sahaja yang akan ditangkap lah untuk tujuan ni. Dan kalau kita dapati individu yang tangkap tu bersesuaian untuk program pembiakan, kita akan gunakan untuk program inilah. Rutin harian penjaga harimau di fasa penyesuaian ialah pemerhatian dan pemberian makanan. Namun setiap kali sebelum ia dilakukan, rondaan keselamatan bersenjata api serta pengawasan adalah perlu bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini sepanjang aktiviti dijalankan. Setiap hari adalah pengalaman, cabaran dan tempoh belajar sesuatu yang baru. Setiap hari ada pengalaman baru, cabaran baru, kita akan belajar sesuatu. Setiap individu ni dia akan berlainan dia punya perangai. Yang ni macam ni, yang ni macam tu. Jadi kita kena adapt lah. Sesuaikan diri dengan dia punya behavior. Kita ada cara kita. Yang penting kita jangan forward dia. Kita biar dia. Macam kita nak pindah, kita buka je. Bagi dia masuk, kita bagi umpan di sebelah ni, dia masuk dengan tanpa paksaan. Sebab kalau forward tu dia akan jadi banyak-banyak isu. Dia akan jadi, dia charge kita, dia akan cedera. Panjang cerita. Jadi terbaiknya kita kena belajarlah. Setiap hari pengalaman baru, cabaran baru. Dalam mengendali hidupan liar, penjaga haruslah peka terhadap perilaku setiap harimau. Mereka juga harus mengamalkan konsep ABUBA dalam setiap pemerhatian sebelum sebarang aktiviti dilakukan, iaitu appetite, bowel, urine, brightness dan alert. Setiap perubahan dalam pemerhatian ini harus direkodkan bagi mengenal pasti punca dan tindakan selanjutnya. Sementara kandang dicuci, petugas dapur yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga pemakanan harimau akan menyediakan makanan. Diet di fasa penyesuaian ialah daging mentah dan juga ayam.
Rasio atau nisbah pemberian makanan adalah bergantung kepada berat badan setiap harimau. Sebanyak 25 kilogram ayam diperlukan untuk 5 ekor harimau dan akan dinyah beku terlebih dahulu sebelum dibawa ke kandang. Proses nyah beku dijalankan secara semula jadi menggunakan kipas pada suhu bilik dan kebiasaannya mengambil masa selama 1 hari. Usai aktiviti pembersihan, harimau akan dipindahkan semula untuk diberikan makan. Kira-kira 5 kilogram ayam diberikan setiap hari untuk diet harimau dan ia akan diselangi dengan daging mentah dengan jumlah yang sama. Makanan diberikan sehari sekali sama ada pada waktu pagi atau tengah hari. Kita nampak dia agak jinak tapi dia tetap harimau. Nak handling pun macam bagi makan pun jarak tu kena jaga. Walaupun ni kalau tengok solid memang kaki dia tak lepas, kaki depan. Tapi kuku dia tu kalau kena kat kita ni tiada maaf lah. Kalau saya kalau ada lawatan pun semua benda tu saya jagalah. Selain program pembiakan, antara objektif pusat ini ialah meliarkan harimau untuk dilepaskan ke habitat asal. Bagi harimau captive breed yang lahir dari induk di dalam kurungan, ia merupakan tugasan yang mencabar kerana harimau telah biasa dengan manusia dan keadaan sekitar kurungan. Saya di sini diamanahkan untuk rewilding. Tugas saya untuk merewildkan yang captive breed, induk yang captive breed. Yang macam ni kan, saya kena rewildkan balik dia dan anak kepada dia ni pun kena rewild balik. Jadi itu tugas agak mencabarlah tapi insya-Allah lah kita orang tengah usaha sebaik mungkinlah. Dia ada proses dia kan. Step-step dia. Berpadanan dengan objektif, harimau yang ada di pusat ini juga akan dijadikan induk untuk kelahiran baka yang baharu. Berpandukan modul dan fasiliti yang terdapat di pusat, ia diharapkan dapat mencapai objektif bagi menambah jumlah harimau di dalam negara. Harapan dia kelahiran yang daripada induk sini, kita dapat rewildkan dia, meliarkan dia sampai tahap yang kita nak, sampai ke blok pra-perapasan. Itu orang kata final lah, peringkat akhir sebelum dilepaskan. Itu kita punya goal lah. Lahirkan anak dan berjaya meliarkan, capai aspek itu nak. Itu insya-Allah. Meskipun baru 4 bulan beroperasi, perancangan masa hadapan itu pasti. Dengan usaha sama daripada zoo dan tangkapan liar yang berkonflik dengan manusia, ia dijangka dapat menambahkan induk untuk menghasilkan lebih banyak lagi kelahiran baharu. Pusat Konservasi Harimau Melaya sangat haraplah apa yang diusahakan berjaya dan kita menjangkakan dalam tempoh 5 tahun akan datang, individu pertama akan dilepaskan ke habitat asal. InsyaAllah itu adalah harapan kami.